Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, apa khabar semua? Hari ini 9 bulan 3 2015. Video seterusnya, video bab ketiga, melukis zon supply dan zon demand dan hukum supply and demand. Okey, tadi video sebelum ini kita dah belajar konsep asal supply and demand dan juga order flow. Macam mana terjadinya satu candlestick, bagaimana terjadinya suatu CS itu disebabkan oleh order flow, buy limit, sell limit daripada big trader. Macam mana yang lebih besar akan absorb ataupun akan makan yang lebih kecil. Macam mana price naik atas, macam mana price turun bawah, bergantung kepada order flow. Okey, sekarang kita nak belajar melukis zone supply and demand dan hukum supply and demand. Alright, saya dah lukiskan sedikit di sini. Sementara itu kita tahu bahawa pergerakan price biasanya ada tiga pergerakan saja. Kalau you tengok mana-mana chart, saya buka satu chart ni, pergerakan asas dia biasanya ada tiga je. Satu pergerakan menaik, iaitu naik ke atas, ataupun yang kedua price turun ke bawah, dan yang ketiga price sideways ke tepi. Okey, apa nama semua ni? Okey, untuk pergerakan naik atas ni kita bagi nama rally. Pergerakan ke atas ni rally. Okey, rally. Pergerakan ke bawah adalah drop. Drop iaitu supply mencari demand. Untuk rally, demand mencari supply. Okey, atas rally, bawah drop. Okey, ke tepi ni sideways ni kita panggil base. Maksudnya supply dan demand dalam keadaan kestabilan. Okey, mengikut hukum supply and demand, a very simple hukum. Jika demand lebih tinggi daripada supply, maka harga akan naik. Ni hukum pertama very simple. Jika demand lebih tinggi daripada supply, maka harga akan naik. Contohnya permintaan terhadap rumah sekarang. Demand tinggi untuk orang beli rumah, tapi supply ni rumah kerajaan dia tak buat lagi rumah apa semua kan. Jadi makin lama harga makin naik sebab demand makin lama makin tinggi. Demand makin banyak, lebih tinggi daripada supply, maka harga akan naik. Okey, begitulah sebaliknya, jika supply lebih tinggi dari demand, maka harga akan turun. Okey. Contohnya macam kes itu hari, kes Cadbury Jika supply lebih tinggi dari demand, maksudnya supply banyak tapi tak ada permintaan, orang nak beli, maka harga akan turun. Contoh macam Cadbury itu hari, bila ada kes DNA babi dalam detect dalam Cadbury itu, supply daripada kilang memang banyak tapi tak ada siapa pun nak makan, tak ada siapa pun berani makan. So maka price akan turun. Okey, maka price akan drop. Masa price yang ready. Okey, itu saja. Very simple, basic. You pegang ni. Okey, cara melukis zone supply dan zone demand. Macam mana nak lukis zone supply? Kita tahu bahawa supply berada di atas, demand berada di bawah. Contoh di sini. Contoh pertama, price naik, maka kenaikan ni kita panggil rally. Okey, rally. And then dia buat base. Base dia rata. And then dia drop. Maka zone dekat tempat base ni, atas bawah base ni adalah zone supply ataupun zone RBD ataupun rally base drop. Sebab pergerakan daripada sini, rally dia buat base and drop, maka zone ini dinamakan RBD, rally base drop. Dan ianya adalah supply zone sebab price keluar daripada kawasan base ni dalam keadaan ke bawah. Maka di sini supply lebih tinggi daripada demand. Maka kita namakan tempat ini sebagai zone supply. Okey, begitu juga seterusnya. Bila kita ada drop and then price base and then the drop. Zone atas bawah dekat base ni kita panggil supply zone ataupun DBD, drop base drop. So kat sini kita tengok supply zone ada dua saja. Satu RBD, rally base drop, dan satu lagi drop base drop ataupun DBD. Yang penting sini kita tengok price keluar daripada sini, keluar daripada base ke bawah. Untuk supply dia akan turun ke bawah. Maka ini akan jadi supply zone. Okey, untuk demand zone. Demand zone ni ada dua juga. Let's say price drop and then buat base and then buat rally. Maka zone yang kat bawah ni kita panggil DBR ataupun drop base rally, demand zone. Okey. Yang kedua, rally base rally, RBR, demand zone. Price naik atas, rally buat base and then menyambung perjalanan rally. Sebab di sini demand lebih tinggi daripada supply, maka demand menguasai pasaran. Demand price naik ke atas sebab demand lebih tinggi. Di sini demand lebih tinggi, di sini demand lebih tinggi.
Demand mula-mula price turun, tapi apabila demand tinggi, mula mengumpul demand, maka price naik. So ini dipanggil demand zone. Macam mana kita nak detect dekat MT4? Simple saja. Tengok price turun naik ni. Macam ni, price drop and then dia buat base. Walaupun base dia agak besar ni, and then dia drop balik, maka automatic zone ini adalah zone supply, drop, base drop. Kita ambil daripada sini saja, lebih kurang kita tandakan sini adalah drop, base drop, ataupun DBD, ataupun supply zone. Dan kita tandakan satu atas, satu bawah. Okey. Maka di sini adalah drop, base drop, supply zone. Okey, kita tengok lagi di mana lagi ada. Okey, di sini price turun bawah. Kita ambil contoh di sini. Price naik atas, price rally, dia buat base. Kat sini dia buat satu shadow. Dia buat base and then dia drop balik. So maka di sini adalah zone supply baru. Zone di sini daripada shadow sini sampai ke sini, kita tandakan dia sebagai, kalau kita tengok pada TF kecil lagi, kita akan nampak lebih jelas. Price naik, dia buat base and then dia drop yang besar. I kecilkan sikit zone ni. Okay, dekat sini dia punya base dia, ataupun di sini. Okey, ini adalah zone supply zone, drop, rally, base drop, ataupun supply zone. Okey, nampak sini price naik atas and then dia buat base, then dia naik keluar. Dia keluar daripada base ni dalam keadaan momentum yang besar, maka ni adalah zone demand. Okey, saya lukis secara kasar saja. Ini adalah rally, base rally, demand zone, and then price naik. Apa jadi apabila price sampai demand zone, price naik. Bila supply zone, price turun. So secara basic kita nampak supply zone dan demand zone memainkan peranan. Apabila demand tinggi kat sini, price naik. Macam yang order, ingat tak tadi yang order US dollar tadi, euro USD, price naik sebab apa? Sebab mencari supply, price naik mencari supply. Dekat sini tak ada supply, sampai kat sini order dia dah cukup, maka price berada di dalam supply, price turun pula mencari demand. Ulang alik price mencari supply, demand, macam itulah. Ini pun kawasan supply, ada satu gerakan besar di sini. Ini price drop and then dia buat base di sini, base and then dia drop besar. So sini adalah DBD, drop, base drop. Okey, dan perhatikan apabila price sampai zone supply, apa jadi? Tak boleh tembus. Maksudnya kenapa? Sebab ada order besar di sini, order yang sangat besar, price tak boleh tembus. Okey, and then price drop lagi untuk kawasan demand. Ini kawasan demand. Buat base, ini ialah drop, base rally, kawasan demand betul, drop, base rally. So apa jadi bila price sampai zone demand, price naik atas balik. Semua zone supply, price tendang lagi. Bila dah break, sini ada kawasan demand lagi. Sini price drop, base rally lagi, price naik atas lagi. Sini ialah drop, base rally. Bila price naik atas, jumpa zone supply. Ni ada supply satu lagi. Ini ialah rally, base drop. Okey, rally, base drop, turun naik, sampailah dia break. Okey, sampai dia break, ni kawasan zone supply. Last sekali, price consume, and then dia drop sampai mana? Kita tengok, mesti drop sampai demand. Okey, now sekarang demand kat sini dah break. Mula-mula demand kat sini dapat tahan, tapi bila dia break, maka price turun lagi bawah mencari demand yang lebih besar di sini. Kita tak nampak, mungkin daily ataupun weekly. Tapi secara konsepnya kita nampak bahawa price bergerak daripada supply ke demand, daripada demand ke supply, memenuhi order. Ada order buy, price naik, cari supply. Harap you faham zone supply dan zone demand ni pergerakan price ni turun naik. Okey, mengikut konsep supply and demand, a very simple concept. Kalau you nak trade melalui supply and demand saja, hukum supply and demand ialah kita sell at supply.
buy at demand. Ini adalah hukum asas supply and demand. Contohnya di sini, di pair Euro USD ni, zone supply kita sell, the drop. Zone demand kita buy. Zone demand ni demand, kita buy. Jumpa sampai sell, jumpa zone supply dia sell. Jumpa zone supply kita sell. Jumpa zone supply kita sell. Jumpa zone demand kita buy. Macam tu saja konsep supply and demand. Okey. Itu secara asasnya. Okey, untuk next video seterusnya kita akan belajar apa itu compression, apa akan berlaku apabila compression. Okey. Assalamualaikum.